Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu terpaksa buat video lebih awal dan post lebih awal sebab esok cikgu kena bertugas di sekolah. Tak apalah nak, tengok je esok, bukan suruh tengok malam ni pun. Okey, untuk pelajaran seterusnya kita akan belajar tentang satu fenomena lagi, iaitu namanya ketumpatan. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks muka surat 28. Okey, apa dia ketumpatan ni? Cikgu nak ajak kamu tengok dulu 3 keping gambar yang diletakkan dalam video ni. Kita nak tengok semua fenomena ni kamu pernah tengok. Iaitu yang pertama sekali, di sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri ialah gambar ais yang terapung di atas permukaan air. Kenapa ais ni bentuk pepejal, tapi kenapa ais boleh terapung dalam air? Bukankah pepejal selalunya kita kata lebih berat kan? Jadi kita tengok kat sini, kita nampak. Kamu pernah fikir ke tak? Tak tahulah kan? Okey, kita tengok. Yang kedua, kenapa kita tengok balon helium, balon yang kamu pergi kat pasar malam tu, nampak balon tu, kenapa dia boleh terapung? Kalau macam kamu terlepas tali tu, dia akan melayang naik ke udara. Kenapa dia tak jatuh ke bawah? Kalau kita tiup dengan udara biasa, udara yang kita hembus dengan hembus tu, kalau kita isi balon dengan udara hembusan tu, dia akan jatuh kan? Tapi kenapa bila kita isi dengan gas helium, dia akan terapung dan naik ke udara? Okey, lepas tu kita tengok gambar yang ketiga. Ini gambar pertama tadi, gambar pertama. Gambar kedua, gambar ketiga. Gambar ketiga ni kita tengok kayu balak. Ni kayu balak yang ditebang, dihanyutkan dalam sungai. Kita tahu pokok balak ni kayu dia kan berat. Kayu dia berat, tapi kenapa dia boleh terapung di atas air? Kenapa dia tak tenggelam? Kalau kita letak batu, katakan batu, kita baling batu masuk dalam air, kenapa batu tu tenggelam? Kan? Tapi kenapa balak ni berat tapi dia tak tenggelam? Inilah fenomena yang kita katakan sebagai ketumpatan. Ketumpatan ni bahasa mudahnya ialah kita kata tenggelam atau timbulnya sesuatu objek. Nak bagi bahasa yang mudah lah, objek tu tenggelam atau timbul. Okey, kita tengok seterusnya. Cikgu pergi belakang dulu sebab nak kaitkan dengan kehidupan seharian. Okey, kita tengok. Apa dia ketumpatan? Tengok sini. Okey, ketumpatan satu bahan ditakrifkan dalam segi sains lah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Kalau tengok gambar ni, lelaki ni dia duduk di laut mati. Kita tahu laut mati ni kandungan garam dia sangat tinggi berbanding dengan, kalau nak bandingkan badan manusia, dia jadi ketumpatan dia lebih tinggi daripada badan. Jadi orang yang duduk dalam berenang di laut mati ni dia takkan tenggelam. Kalau kita pergi dekat laut yang biasa, laut kat tempat kita masuk dengan dalam air tu, kita akan tenggelam kan. Tapi kalau dekat laut mati, kita akan timbul. Sebab apa? Sebab ketumpatan air ni, air laut ni sangat tinggi. Bila ketumpatan sangat tinggi, kita bandingkan dengan air laut mati sangat tinggi berbanding dengan ketumpatan badan manusia ni. Badan manusia ni ketumpatan dia lebih rendah. Okey. Macam mana saintis kaji ketumpatan? Okey, ketumpatan kita nak kaji. Kalau ni dia punya formula nah. Atas ni formula dia. Okey, ketumpatan kita ambil jisim, kita timbang jisim satu bahan tu dengan penimbang kan. Sebelum ni kita belajar, kita timbang guna penimbang ataupun kita guna neraca tuas, neraca 3 alur. Penimbang biasa tu, penimbang digital pun ada. Lepas tu kita bahagikan dengan isi padu dia. Isi padu macam mana? Isi padu ialah formula. Contohnya kalau isi padu satu bahan bentuk cube, katakan cube macam ni Nak cari isi padu dia, kita mesti darab panjang, darab dengan lebar, darab dengan tinggi. Ni adalah isi padu. So, yang ni kita kena tahu lah formula dia. Okey, saintis buat macam mana ni nak kajikan ketumpatan sesuatu bahan? Okey, yang ni dia akan
saintis tu ahli sains dia akan buat 4, katakan kita nak kaji 4 jenis bahan, iaitu kuprum. Kuprum ni sejenis logam lah. Kita ada kuprum, kita ada besi, kita ada gabus, kita ada kayu. Cara dia ialah kita buatkan kuprum, besi, gabus dan kayu ni kita buatkan isi padu yang sama. Maksudnya kita buat blok-blok yang sama. Kalau sini 1 cm, sini 1 cm, sini pun 1 cm. Sama juga. Ukuran dia semua 1 cm. Sini pun sama. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ni pun sama. Ukuran mesti sama. Saiz mesti sama. Isi padu mesti sama. Tapi jisim bergantung pada bahan tu sendirilah. So, saintis tu dia akan kira jisim, dia akan timbang guna penimbang. Dia akan bahagikan jisim setiap bahan tu dengan isi padu dia. Katakan isi padu dia nanti kita akan bahagi dengan 1 cm padu. Macam tu. So, mereka kira-kira dapatlah nanti perbezaan dia akan jadi macam dalam jadual 1.4 ni. So, dia tengok dia ada bahan dekat situ. Emas, plumbum, kuprum, aluminium, ais, gabus, merkuri, air laut, air tulen dan petrol. Bila kita bahagi dengan jisim, isi padu 1 cm padu, kita akan dapat nilai ketumpatan yang berbeza untuk setiap bahan. Okey, antara kesemua bahan yang ditunjukkan di sini, kamu boleh tengok yang mana yang paling tumpat. Okey, yang paling tumpat ialah, kita tengok sini, yang paling tumpat di sini ialah angka yang paling besar lah, iaitu 19.3, iaitu emas. Antara semua bahan ni emas paling tumpat, maksudnya dia akan tenggelam lah. Kalau kita masukkan dalam air, dia akan tenggelam. Ni dia bandingkan dengan air ni. Lepas tu yang paling kurang tumpat. Yang paling kurang tumpat ialah nilai yang paling kecil lah. Yang paling kecil ialah 0.24 di sini, iaitu gabus. Gabus tu apa ni benda ni? Benda ni namanya gabus. Okey. Kita tengok kat sini. Secara ringkasnya dia kata, bahan yang kurang tumpat akan terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat. Bahan yang lebih tumpat pula akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contoh kalau cecair. Cecair pun ada macam-macam beza. Contoh dalam gambar ajar di sebelah kanan ya. Okey, kita campurkan. Okey, katakan kita ambil satu bekas, kita isikan dengan petrol, air dan juga merkuri. Merkuri ni adalah bahan yang diisi dalam termometer tu kan. Dalam termometer kita isi dengan merkuri. Dia sebenarnya adalah logam, tapi logam dalam bentuk cecair. Dia berat ni merkuri ni. Berat, jisim dia tinggi berbanding dengan yang lain. Bila kita campur saja petrol, air dengan merkuri, dia akan menghasilkan 3 lapisan yang berbeza. Jadi, yang mana duduk paling atas? Yang akan terapung ialah petrol ataupun minyak sebab dia yang paling kurang tumpat. Nombor 2, air dan di bawah sekali ialah merkuri sebab merkuri yang paling tumpat. Kalau cikgu tanya soalan di sini, cecair manakah yang paling bahan manakah yang paling tumpat? Jawapannya ialah merkuri. Kalau cikgu tanya bahan mana yang paling kurang tumpat? Jawapannya ialah petrol. Okey, kalau kita combine pula, kita gabungkan cecair dan juga cecair dan juga pepejal. Contoh macam gambar yang di bawah ni. Okay, kita gabungkan cecair dengan pepejal. Macam ni kita masukkan gabus, air dengan kuprum. Yang mana akan timbul, yang mana akan tenggelam. Okay, eksperimen dah menunjukkan gabus dia paling kurang tumpat, dialah yang terapung, diikuti dengan air. Dan kalau kita tengok kuprum, dia adalah sejenis logam dan ketumpatan dia yang paling tinggi, so dia akan tenggelam. Kalau cikgu tanya soalan, objek manakah yang paling tumpat? Kamu tengoklah objek yang
tenggelam, iaitu apa objek yang tenggelam? Objek yang tenggelam di sini ialah kuprum. Jadi yang paling tumpat ialah kuprum. Kalau cikgu tanya, objek manakah yang paling kurang tumpat? Jawapannya ialah gabus. Okay, kalau cikgu tanya pula soalan, susun bahan berikut daripada yang kurang tumpat kepada yang paling tumpat. Jadi cara nak susunnya ialah kamu tuliskan gabus. Jawapan kamu mestilah susun. Kalau susun, susun mengikut aturan ketumpatan meningkat. Maksudnya kamu kenalah susun daripada yang paling kurang tumpat sampai yang paling tumpat, iaitu mulalah dengan gabus, air dan kuprum. Dan sebaliknya, kalau cikgu kata susun mengikut aturan ketumpatan semakin menurun, buatlah kuprum, air dan gabus. Macam itulah.